Pemuda Bersatu kena bu di acara Pemuda BN. Perkembangan PRK Slim. Presiden UMNO Zahid Hamidi pula berkata, Armada perlu membuktikan kejujuran dan keikhlasan mereka pada pilihan raya ini. Wakil Pemuda Bersatu Armada diperlakukan dengan layanan yang kurang menyenangkan pada Majlis Pelancaran Jentera Pemuda BN untuk pilihan raya kecil ini tengah hari tadi. Hadirin yang terdiri daripada penyokong BN menyorak bu apabila Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi menyebut parti itu yang sekarang berhasrat secara rasmi menyertai Mufakat Nasional, gabungan UMNO dan PAS. Menambah layanan yang dilihat memalukan itu apabila Zahid memberitahu Armada supaya membuktikan keupayaannya pada PRK ini. Pada PRK Cini dan Slim ada Armada Bersatu. Hadirin bersorak bu katanya ketika berucap. Di Slim, buktikan bahawa mereka jujur dan ikhlas. Katanya menegaskan UMNO menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan PN tetapi mahukan parti dalam gabungan itu menunjukkan keikhlasan. 3 wakil Armada termasuk Ketua Pemuda Bersatu Perak Muhammad Hafiz Mubin Muhammad Saleh berada di atas pentas ketika Zahid menyampaikan ucapannya. Beberapa wakil Pemuda PAS turut kelihatan. Zahid turut mengingatkan Bersatu sekiranya parti itu gagal menarik 6,000 undi kepada BN pada PRK Slim, maka BN patut menyoal nilai kerjasama dengan Bersatu. Jangan main-main dengan BN. Kalau tidak dapat 8,000 atau 6,000 undi, kita harus tanya apa nilai perkongsian politik dengan mereka. Betul, kita ada dalam kerajaan, tapi jangan jadikan kita sebagai melukut di tepi gantang. Kalau mahu berkongsi, berkongsilah dengan perkongsian benar. Kita tidak mahu ada agenda di sebalik tabir dan UMNO diguna sebagai batu loncatan. Presiden UMNO Zahid Hamidi sekali lagi menegaskan, jangan main-main dengan BN dan MN. Bila telah nampak cahaya di hujung terowong makin terang, saya tidak mahu mana-mana pihak masih hidup atau masih mati terhege-hege mahu bersama BN katanya. Sementara itu, Zahid memuji kesetiaan dan kejujuran PAS sebagai rakan kongsi gabungan Mufakat Nasional. Ini jelas Presiden UMNO meskipun PAS tidak pernah meletakkan calonnya pada mana-mana PRK sejak 9 Mei 2018. Dalam perkongsian berita berikutnya, siapa di 3 penjuru PRK Slim? Pilihan raya kecil PRK Slim dijangka menyaksikan calon Barisan Nasional BN Muhammad Zaidi Aziz dari UMNO berdepan calon bebas Amir Kushairi Muhammad Tanusi yang disokong oleh parti Dr. Mahathir Mohamad dari Pejuang Tanah Air. Pencalonan hari ini turut menyaksikan satu lagi calon bebas dalam PRK tersebut, menjadikannya pertarungan 3 penjuru. Terdapat 2 calon bebas lain yang berhasrat bertanding tetapi tidak dapat menyerahkan kertas pencalonan tepat pada waktunya. Berikut merupakan latar belakang ringkas 3 calon PRK Slim. Yang pertama, Muhammad Zaidi Aziz, wakili daripada UMNO BN. Muhammad Zaidi 43 merupakan individu yang tidak asing bagi penduduk Slim. Dia kini merupakan pemangku Ketua Bahagian UMNO Tanjung Malim. Dia adalah Ketua Pemuda UMNO Bahagian Slim Village dari tahun 2000 hingga 2018 dan merupakan ahli jawatan kuasa Pemuda UMNO Bahagian Slim. Pada tahun 2013, dia juga dilantik sebagai Ketua Penerangan UMNO Tanjung Malim sebelum menjadi timbalan Ketua Bahagian pada tahun 2018. Muhammad Zaidi memiliki ijazah sarjana muda ilmu wahyu dan sains kemanusiaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bapa kepada 4 orang anak itu juga pernah memegang pelbagai jawatan dalam sekurang-kurangnya 12 persatuan termasuklah timbalan Presiden Majlis Belia Malaysia dan Setiausaha Agung Jawatan Kuasa Kerjasama Belia ASEAN. Amir Husairi akan bertanding sebagai calon bebas, tetapi bekas Perdana Menteri Mahathir yang baru-baru ini melancarkan Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang, berkata Amir mewakili parti politik yang akan ditubuhkannya. Bagaimanapun memandangkan Pejuang masih belum berdaftar secara rasmi dengan ROS,
maka Amir akan bertanding sebagai calon bebas. Pemimpin dari Parti Pakatan Harapan PKR, DAP dan Amanah juga hadir pada pelancaran pencalonan Amir dan telah menjelaskan bahawa mereka menyokong Amir. Kini berusia 38 tahun, Amir adalah peguam syariah yang memiliki ijazah undang-undang syariah dari Universiti Teknologi Mara. Amir yang merupakan anak tempatan Perak, fasih dalam 3 bahasa, termasuk bahasa Arab. 3. Santara Sekaran Subramaniam bebas. Menurut Santara Sekaran, dia merupakan bekas guru sekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Berang 2020. Dia baru saja menyerahkan surat peletakan jawatannya semalam untuk bertanding dalam PRK Slim. Santara Sekaran menggambarkan dirinya sebagai seorang yang mesra alam sekitar dan terlibat dengan pertubuhan konservasi alam Malaysia. Calon yang berusia 45 tahun itu mengatakan bahawa cita-cita sebenarnya untuk berkecimpung dalam politik. Santara Sekaran mengatakan bapanya adalah ahli politik bersama MIC dan ibunya adalah pengiring kepada Sultanah Perak. Dia akan bertanding dalam PRK Slim dengan menggunakan logo buku. PRK Slim diadakan berikutan kematian penyandangnya, Muhammad Qusairi Abdul Talib, pada 15 Julai akibat serangan jantung. Ia akan diadakan pada 29 Ogos dengan pengundian awal pada 25 Ogos. Slim mempunyai 23,094 pengundi berdaftar yang kebanyakannya terdiri daripada kaum Melayu sebanyak 75%, diikuti oleh kaum India 13%, Cina 10% dan lain-lain 2%. Berikut adalah paparan statistik pilihan raya umum 2018 N58 Slim. Dengan UMNO mendapat 8,327, diwakili pada ketika itu oleh Allahyarham Muhammad Qusairi bin Abdul Talib. Manakala Bersatu Muhammad Amran bin Ibrahim dengan mendapat undi 6,144. Manakala calon PAS Muhammad Zulfadli bin Zainal mendapat undi 4,103. Keputusan pilihan raya ini pada PR14 dimenangi oleh UMNO dengan majoriti 2,183 undi. Namun sebelum itu pada 2013, UMNO diwakili Muhammad Qusairi bin Abdul Talib juga mendapat 11,152 dan PAS Aminuddin bin Zulkifli mendapat 7,299 jumlah undi. Seorang calon bebas, Moses anak lelaki Ramia, mendapat 200 undi. Pada pilihan raya 2008 sebelum PRU 2018 dan 2013 juga diwakili Datuk Muhammad Qusairi Abdul Talib daripada UMNO BN dengan mendapat 8,233 undi. Manakala PAS Zulkarnain Hasan mendapat undi sebanyak 4,707 dan UMNO BN menang majoriti 3,526. Pilihan raya umum pada 2004, UMNO juga diwakili oleh Qusairi Abdul Talib dengan mendapat jumlah undi sebanyak 8,318. Manakala sekali lagi PAS diwakili Tarmizi Abdul Rahman dengan mendapat 3,443 undi. Dalam pilihan raya ini, UMNO BN memenangi dengan 4,875 jumlah majoriti. Penganalisis meramalkan kemenangan mudah bagi UMNO kerana kerusi itu adalah kubu kuat parti tersebut selama 4 penggal terakhir di bawah mendiang Muhammad Qusairi. Pada pilihan raya ke-14, Qusairi memenangi kerusi Slim mengalahkan Muhammad Amran Ibrahim dari Bersatu dan Muhammad Zulfadli Zainal dari PAS dengan majoriti 2,183 undi. Gabungan undi dari UMNO BN dan PAS sebanyak 65% akan memberikan kemenangan selesa bagi Zaidi. Dun Slim berada di kerusi Parlimen Tanjung Malim sejak diperkenalkan pada tahun 1959. Tanjung Malim dipegang oleh MCA sehingga Chang Lee Kang dari PKR merampas kerusi itu pada 2 tahun lalu untuk PH pada PRU 14. Bagaimanapun dari 3 kerusi Dun di Tanjung Malim, Sungai dan Berang menyokong PH, sementara Slim tetap setia kepada Qusairi dan UMNO. Menteri Besar Perak Ahmad Faizal Azumu yang bersama Bersatu memperoleh majoriti lebih kuat di bawah Perikatan Nasional berbanding ketika memimpin negeri tersebut di bawah Pakatan Harapan.
Mereka mungkin tidak tahu mengenai standard atau tahap pembangunan lain dan tidak menyedari bagaimana UMNO telah gagal mencapai banyak hal walaupun berkuasa selama lebih dari 60 tahun, kata Abdul Aziz. PRK Slim adalah pilihan raya kecil kedua selepas Chini yang diadakan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan dan juga sejak PN berkuasa sejak Mac tahun ini berikutan kejatuhan kerajaan PH. Ia juga merupakan PRK ke-12 sejak pilihan raya umum 2018. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Majlis Tertinggi Bersatu setuju sertai Mufakat Nasional. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata penyertaan parti mereka dalam Mufakat Nasional akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengumumkan bahawa Majlis Tertinggi Parti itu telah memberi persetujuan untuk menyertai Mufakat Nasional (MN). Dalam rakaman ucapan yang ditujukan buat ahli Bersatu, Muhyiddin berkata beliau percaya bahawa ia adalah pilihan terbaik untuk bersatu. Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu juga telah bersetuju untuk menyertai Mufakat Nasional yang mendukung Perikatan Nasional sebagai gabungan besar atau The Grand Coalition. InsyaAllah penyertaan bersatu dalam Mufakat Nasional akan dimuktamadkan dalam masa terdekat, katanya. Tambah Muhyiddin, penyatuan itu akan mewujudkan kestabilan politik negara yang akan memberi keamanan, keharmonian dan kemakmuran kepada semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Muhyiddin yang juga Perdana Menteri menyampaikan ucapan itu sempena Mesyuarat Bersatu Armada Sayap Pemuda, Sri Kandi Sayap Wanita dan Mesyuarat Bahagian diadakan di peringkat bahagian di seluruh negara hari ini. MN adalah pakatan politik yang dibentuk oleh UMNO dan PAS pada September tahun lalu sebagai memformalkan kerjasama mereka yang bermula beberapa tahun sebelumnya. UMNO juga merupakan sebahagian daripada Barisan Nasional yang merupakan gabungan politik formal yang terdiri daripada dua parti lain iaitu MCA dan MIC. Bersama Bersatu, GPS dan STA dari Sarawak dan PBS yang berpusat di Sabah. Parti-parti dalam MN dan BN membentuk kerajaan PN yang kini menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, PN bukanlah pakatan formal atau entiti politik yang berdaftar. UMNO yang memegang paling banyak kerusi parlimen di antara 6 parti khususnya telah mengumumkan bahawa mereka tidak akan bergabung dengan PN sebagai gabungan, tetapi sebaliknya mengajak Bersatu untuk bergabung dengan MN. Muhyiddin memberitahu perwakilan parti bahawa kerjasama antara parti-parti di MN dan PN di peringkat akar umbi perlu dipupuk dan diperkukuhkan dari semasa ke semasa. Saya tahu proses ini mungkin mengambil sedikit masa, tetapi saya yakin kita akan dapat mewujudkan hubungan kerjasama yang baik dan kukuh dengan parti-parti rakan. Di peringkat pusat, saya sering mengadakan perbincangan dengan pucuk pimpinan parti UMNO, PAS, MCA, MIC, GPS, PBS, STA dan PBRS yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Beberapa persetujuan utama telah dicapai dalam pertemuan-pertemuan ini yang saya percaya akan memperkukuhkan lagi kedudukan Bersatu dan parti-parti rakan yang lain dalam PN, katanya. Saya tak pernah hianati Bersatu. Sementara itu dalam ucapannya juga, Muhyiddin menyatakan bahawa beliau tetap menghormati bekas pengurusi parti, Dr. Mahathir Mohamad yang kini akan menubuhkan parti baru. Saya dan kita semua pastinya berasa sedih kerana beliau tidak lagi bersama-sama kita. Tak mengapalah, beliau memilih haluannya sendiri. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau. Yang penting perjuangan parti ini mesti diteruskan. Pemimpin datang dan pergi, tetapi wadah perjuangan parti mesti terus dipertahankan, katanya. Muhyiddin juga menegaskan bahawa beliau tidak mengkhianat kepada partinya. Saya tidak khianat kepada parti. Saya yang tubuhkan parti ini. Jadi tidak ada sebab untuk saya khianat kepada parti yang saya sendiri tubuhkan, katanya. Mahathir baru-baru ini mengumumkan akan membentuk parti politik baru yang akan dinamakan sebagai Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang. Mahathir merupakan antara pengasas Bersatu. Namun hubungan antara Mahathir dan Muhyiddin keruh apabila ahli Parlimen Langkawi itu enggan menyertai langkah Sheraton pada bulan Februari yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan.
Ketegangan memuncak ketika Bersatu memecat Mahathir dan 5 anggota Parlimen Bersatu yang lain yang menyokong Mahathir kerana duduk di kerusi pembangkang di Parlimen pada 18 Mei yang didakwa melanggar perlembagaan parti.